Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Fokus utama Kerajaan Sarawak mencadangkan peruntukan sebanyak 12.363 bilion ringgit dalam Belanjawan Sarawak 2024 dengan 4.563 bilion ringgit diperuntuk untuk perbelanjaan operasi, manakala 7.8 bilion ringgit diperuntuk kepada akaun kumpulan wang pembangunan untuk membiayai pelbagai program dan projek pembangunan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Opin berkata, belanjawan bertemakan pembangunan untuk semua bersama membina Sarawak yang sejahtera, mampan dan bersatu. Itu merupakan yang terbesar dalam sejarah belanjawan negeri dan dijangka menjana lebihan sebanyak 386 juta ringgit. I'm pleased to inform this August House that with the projected revenue of 12,749 million or 12.749 billion ringgit and total ordinary expenditure of 12,363 million ringgit or 12.363 billion ringgit, the 2024 state budget is expected to generate a surplus of 386 million ringgit. This is the largest ever budget unveiled by the Sarawak government in history. Beliau berkata demikian semasa membentangkan cadangan Belanjawan Sarawak 2024 pada hari pertama persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Tambah Premier Sarawak lagi, Belanjawan Sarawak 2024 adalah berteraskan kepada 12 teras strategik. In a nutshell, the 2024 budget is framed across 12 strategic thrusts as follows. First, accelerating economic growth. Second, stimulating regional and rural development. Third, promoting investment, entrepreneurship and SMEs. Fourth, transforming Sarawak into a competitive and resilient economy. Fifth, strengthening human capital and talent development. Sixth, intensifying digital transformation. 7. Promoting environmental sustainability. Katanya teras strategik lain adalah memperkukuh kebajikan dan jaringan keselamatan sosial, mempromosikan pemerkasaan sukan dan belia, membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan berorientasikan pengetahuan, membantras kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kapasiti kerajaan dan penyampaian perkhidmatan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak dijangka mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5% dan 6% pada tahun depan. Jelasnya dalam mempercepatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sebanyak 9.038 bilion ringgit diperuntuk bagi tujuan pembangunan pada tahun 2024. This represents 66% of the total proposed expenditure for 2024. These projects are expected to generate significant economic multipliers for the state, create additional employment prospects for the local people, and revitalize the construction and service sectors. With bigger allocation from the annual budget and other sources of funding, coupled with the continuous efforts of the government to ensure project completion and delivery, the state is expected to achieve an economic growth of between 5% and 6% next year.
Manakala Premier Sarawak berkata hasil kutipan Sarawak berjumlah 11.63 bilion ringgit yang dicatatkan sehingga Oktober 2023 telah melebihi anggaran kutipan sebanyak 11.035 bilion ringgit yang diunjurkan sebelum ini. Ujarnya kerajaan Sarawak sudah menjangkakan kutipan hasil tahun ini adalah lebih baik berbanding tahun 2022. Based on our revenue performance thus far, our revenue collection for this year is projected to be 12,718 million or 12.718 billion, an increase by 808 million ringgit or 7% as compared to 2022 revenue collection of 11,910 million. This will be Sarawak's record-breaking and highest ever revenue collection in its history. Tambahnya, kutipan hasil sebenar sebanyak 11.63 bilion ringgit itu adalah daripada sumber-sumber utama. 1. Sales tax SST of 4,231 million comprises SST from A. Petroleum products of 3,424 million, B. Crude palm oil and palm kernel oil of 630 million, aluminium of 103 million, lottery of 62 million, timber products of 8 million, and coal of 4 million. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak berkata pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS Sarawak turut akan mendapat manfaat daripada dua inisiatif utama dalam Belanjawan Sarawak 2024. Ujarnya kerajaan negeri berusaha untuk membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana, terutamanya apabila ia melibatkan kos pendidikan anak-anak. First, book voucher of 500 ringgit per person for IPTA and IPTS Sarawak student for household with per capita income of 1,500 ringgit per month and below. This book voucher assistance is expected to benefit 35,000 university and college students. A sum of 17.5 million ringgit will be allocated for this purpose next year, which will be managed by Yayasan Sarawak. Premier Sarawak menambah komputer riba percuma juga akan diberikan kepada pelajar Sarawak berkelayakan yang telah berjaya mendaftar ke IPTA dan IPTS. Free laptop to be given to Sarawakian students who have successfully enrolled into IPTA and IPTS for household with per capita income of 1,500 per month and below. This assistance is expected to benefit 5,000 students with an allocation of 15 million ringgit in this budget. This initiative promises to empower our students with the essential technology that they need to excel in their academic pursuit. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menjelaskan kerajaan Sarawak akan terus menyediakan geran penyelidikan melalui Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC bagi merancang ekosistem penyelidikan dan pembangunan R&D dan inovasi di negeri ini.
Beliau memaklumkan bahawa sebanyak 15.4 juta ringgit geran penyelidikan akan disediakan pada tahun 2024. Menurutnya, ini membolehkan pembangunan penyelidikan dan inovasi berasaskan sains dan teknologi menjadi sangat berkesan dengan potensi pengkomersialan. This grant target 4 research areas: bioindustry and biomedical research, health sciences, biodiversity and environment, food and agriculture, and engineering science and technology. Menyentuh mengenai aktiviti R&D menerusi penubuhan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC, beliau memberitahu sejumlah 10.7 juta ringgit diperuntukkan untuk pembinaan dan pengoperasiannya bagi tahun 2024 dalam usaha memberi tumpuan kepada penyelidikan penyakit berjangkit yang muncul dan berulang. Tambah beliau, SIDC merancang untuk melancarkan Real-Time Disease Surveillance Program melibatkan kerjasama dengan rakan kongsi tempatan dan global termasuk Institut Alergi dan Penyakit Berjangkit Kebangsaan Amerika Syarikat. The program's objective include the establishment of the Disease Surveillance Consortium, DISC, the development of a disease surveillance framework, the implementation of mobile laboratory setups, and surveillance of a range of diseases such as simian, malaria, rabies, tuberculosis, and others. Selain itu, Premier Sarawak memberitahu sejumlah 48 juta ringgit akan diperuntukkan untuk melaksanakan projek perhutanan seperti program pemulihan lanskap hutan FLR. Ujarnya, program FLR memainkan peranan penting dalam matlamat kelestarian alam sekitar Sarawak. Menurutnya, ia bertujuan untuk memulihkan integriti ekologi dan meningkatkan produktiviti dan nilai ekonomi lanskap hutan yang terdegradasi melalui program seperti penanaman semula pokok. A total of 39 projects in the forestry sector have been identified under PCDS 2030. Of these, 21 projects have been approved under the 12 Malaysia Plan with a total ceiling of approximately 130 million ringgit. Kekal dengan perkembangan persidangan DUN Sarawak ke-19 di mana Iskandar Turki yang menang dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Jepak pada 4 November lepas mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Jepak. Iskandar mengangkat sumpah di hadapan Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar pada jam 9.10 pagi Isnin. Upacara tersebut turut disaksikan barisan anggota Kabinet Sarawak dan ADUN Sarawak sekaligus menandakan permulaan untuk Iskandar mewakili suara rakyat dari konstituensi Jepak bagi menggantikan mantan ADUN Jepak Datuk Talib Zulkifli yang meninggal dunia pada 15 September lepas. Selesai mengangkat sumpah, beliau turut menandatangani surat cara sumpah. Iskandar yang mewakili gabungan Parti Sarawak GPS telah memenangi kerusi DUN Jepak dengan majoriti 8,784 undi dalam PRK Jepak bagi menewaskan 2 pencabarnya. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Paparan video mengenai visi Premier Sarawak Eco-Friendly Transport mengakhiri buletin edisi malam ini. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik,
Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.